الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat menjayakan satu majlis, yakni majlis perbincangan antara pakar-pakar panel sekalian. Jadi isu pada hari ini, perbincangan ataupun isu yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan tentang murid. Seperti yang kita tahu, murid-murid adalah tunjang ataupun modal insan yang penting untuk menjayakan sesuatu perkara dan untuk mengharmonikan dan membanggakan negara Malaysia. Baiklah, sebelum saya meneruskan penerangan dan memperkenalkan pakar-pakar panel kita, di sini saya ingin memberitahu bahawa pakar-pakar panel kita ini adalah pakar-pakar panel yang mengkaji memang dia pakar dalam mengkaji tentang murid, tentang ekonomi, tentang negara. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan majlis, marilah kita sama-sama membacakan doa. Kita mulakan pembukaan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammil bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammil bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammil bil khair. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan meneruskan majlis kita pada hari ini dengan saya memperkenalkan para pakar panel kita. Yang berbahagia Tuan Haji Uzair Hakimi bin Zainal, pakar panel murid daripada Pahang. Yang berbahagia Encik Muhammad Arif Zikri bin Salahuddin, pakar panel Johor. Dan yang dihormati Muhammad Zuhairi bin Zailani, pakar penyelidik tentang ekonomi negara. Baiklah, pakar-pakar panel kita ini adalah bukan calon-calon orang ya. Pakar-pakar panel kita ini adalah model insan yang dilahirkan dan diberi kurniaan ataupun kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji tentang negara, tentang murid, tentang ekonomi. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita akan membincangkan isu yang akan dibangkitkan hari ini dengan saya mempersilakan Tuan Haji Uzair Hakimi bin Zainal untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, dengan itu saya mempersilakan Tuan Haji Uzair Hakimi bin Zainal untuk meneruskan. Baiklah Tuan Haji, dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis iaitu Ustaz Adi Zurif yang telah menguruskan perbicaraan kita pada hari ini. Ini saya akan terangkan tentang kemahiran membaca.
Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada 4 kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran membaca adalah lanjut daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Melalui pembincangan seseorang itu mampu membina ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengalaman-pengalaman biasa yang lain. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif. Seseorang individu dalam pelbagai bidang membaca adalah proses kebalikan daripada proses menulis. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Membaca berbeza daripada mendengar kerana membaca melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Apabila kita membaca, kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan. Pada masa yang sama, kita menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor penyumbang kepada wujudnya masalah membaca dalam kalangan murid sekolah kerajaan Indonesia disebabkan oleh faktor individu, psikologi, faktor kaedah pengajaran guru, masa pengajaran dan faktor persekitaran yang digunakan. Implikasi kajian ini menjelaskan bahawa kaedah pengajaran guru bahasa perlu diperbaiki dan dipertingkatkan bagi mengatasi masalah membaca murid di sekolah rendah Malaysia. Secara jelasnya, penutupan sekolah antara punca utama kepada pencapaian kemahiran 3N berada di tahap yang membimbangkan jika tiada sokongan dan bimbingan yang menurut Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, jumlah keciciran pelajar sedia akan meningkat 6 kali ganda jika tiada langkah pencegahan diambil sekaligus meningkatkan jurang sistem sosioekonomi negara. Melihat daripada hasil kajian, sebanyak 79.5% atau 8 dari 10 kanak-kanak yang dikenal pasti sebagai mereka yang tercicir adalah golongan B40. Jurang ekonomi yang tinggi menyebabkan peluang mereka kepada akses pendidikan dipinggirkan. Inilah gangguan pembelajaran atau interrupted learning yang dicadangkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF. Antara teknik membaca yang boleh diguna pakai pada masa kini ialah teknik SQ3R, ialah teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Robinson pada tahun 1961. Teknik tersebut merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoalkan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam sesuatu bahan yang dibaca dengan tugas yang perlu diselesaikan. SQ3R ialah singkatan bagi survey, question, read, reach and review. Survey ialah langkah bagi untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung di dalam bahan yang dibaca. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar, tajuk kecil, gambar-gambar dan ilustrasi, langkaran grafik membaca perenggan, pengenalan dan perenggan akhir di bahagian buku atau teks. Langkah seterusnya adalah question, iaitu soal atau tanya. Question ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapat teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan membaca tentang maklumat yang ingin diperolehi dari bahan tersebut dan ianya menjadi satu garis panduan semasa membaca kelak. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Yang ketiga ialah read, iaitu membaca. Read ialah membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikan sebelum ini. Ketika membaca, pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya. Pelajar mungkin juga mempersoalkan pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemui.
yang ketiga ialah reach, iaitu imbas kembali. Reach ialah peringkat yang ketiga setelah penyelesaian membaca. Pelajar cuba meningkat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperolehi. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada teks. Dan akhir seri ialah review. Review merupakan peringkat akhir pada membaca pembahagian buku teks atau secara berpilihan untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya. Di langkah ketiga, pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertinggal. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk menjelaskan berkaitan kemahiran 3M. Yang kedua iaitu menulis. Alhamdulillah, baiklah, selesai sudah pakar panel kita yang pertama, iaitu Tuan Haji Uzair Hakimi bin Zainal, membincangkan ataupun membangkitkan isu-isu tentang 3M. 3M dari kalangan murid-murid di sekolah. Baiklah, seterusnya saya akan menjemput pakar panel kita yang kedua, iaitu Tuan Haji Muhammad Arif Zikri bin Salahuddin, untuk menyambung atau membincangkan tentang isu 3M murid ini daripada pandangannya. Baiklah, Tuan Haji Muhammad Arif Zikri bin Salahuddin, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran yang berikutnya, iaitu penguasaan menulis dalam kalangan murid. Okey. Masih ramai lagi murid, khususnya di peringkat awal sekolah rendah, iaitu tahun 1 dan tahun 2, yang mengalami masalah kemahiran, tidak menguasai kemahiran menulis dengan baik. Okay. Kegagalan mereka di peringkat awal sekolah rendah untuk menguasai kemahiran menulis menjadi cabaran terhadap guru-guru mereka sebagai pendidik. Kemahiran menulis ini nampak mudah, tetapi sekiranya ia tidak kena dengan caranya, ia tidak akan memberi kepuasan terhadap guru-guru. Sekiranya latihan yang diberi tidak memberi kepuasan kepada guru seperti apa yang guru-guru mahukan. Okay. Guru-guru perlu mengenal pasti masalah yang dihadapi setiap murid mereka, supaya mereka dapat mengatasi masalah-masalah ini dengan lebih awal. Terutamanya kemahiran menulis ni kan. Guru-guru tidak perlu mengajar silibus, kerana kemahiran ini lebih penting, lebih perlu diutamakan, kerana sekiranya silibus terlalu dititik beratkan, tetapi kemahiran ini dipandang remeh, ia akan memberi kesan yang tidak baik di masa akan datang terhadap mereka yang akan naik ke peringkat yang seterusnya. Okay. Bagi saya, kemahiran menulis ini ia berkait rapat dengan membaca. Sekiranya murid itu membaca, ingin tahu membaca, mereka perlu tahu apa perkataan yang perlu mereka sebut. Bagi permulaan, mereka perlu mengeja. Bagi menulis ini, supaya mereka dapat tahu apa setiap bentuk perkataan yang mereka baca itu, ia akan lebih memudahkan mereka untuk menulis juga. Selain itu, murid yang kurang penguasaan dalam kemahiran menulis ini perlu diasingkan. Ini bukanlah untuk melemahkan semangat mereka, tetapi ingin membantu mereka supaya mereka dapat meningkatkan prestasi mereka dalam kemahiran menulis ni kan. Selain itu, ia dapat memberi fokus terhadap mereka yang lemah dalam kemahiran menulis ni, supaya guru-guru dapat membantu mereka dengan adanya kelas pemulihan.
Dengan adanya kelas pemulihan ini, ia dapat membantu sedikit sebanyak bagi mereka yang kurang penguasaan kemahiran menulis ini, supaya mereka dapat lebihan masa yang diperlukan supaya guru-guru dapat meningkatkan lagi kemahiran mereka ini dalam kemahiran menulis. Sebab kalau di dalam kelas, guru-guru perlu mengikut jadual waktu. Sekiranya habis waktu, guru-guru akan diganti lah kan. Dengan ada kelas pemulihan ni, guru-guru yang terbabit seperti guru kelas mereka dapat membantu sedikit sebanyak masalah yang dihadapi oleh murid. Ia telah terbukti bahawa dengan adanya kelas pemulihan ini dapat membantu mereka yang lemah, seperti kurang penguasaan 3M ini, antaranya ialah kemahiran menulis, dapat memberi kesan yang positif lah kan, dengan membantu mereka meningkatkan kemahiran mereka dengan lebih baik. Sebab ia juga akan menaikkan semangat mereka untuk belajar sekiranya mereka dapat menguasai kemahiran menulis. Apa yang diberi latihan oleh guru dapat dilaksanakan dengan baik dan memberi kepuasan kepada guru terhadap peningkatan dari semasa ke masa seperti yang guru inginkan lah kan. Okay, seterusnya kita pergi kepada kemahiran penguasaan yang berikutnya. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, jadi kemahiran 3M yang ketiga ialah mengira. Okey, seperti yang kita tahu, ramai pelajar yang terjejas dengan kesukaran dalam mengira yang melibatkan simbol dan angka ini. Ini kerana matematik seharusnya belajar secara berhadapan dengan guru agar lebih mudah untuk dibimbing dan akan menjadi lebih faham. Apabila pandemik ini berlaku, pelajar hanya belajar secara atas talian dan ini menyebabkan kurang kefahaman dalam pembelajaran. Di dalam matematik juga, ia tidak dapat difahami secara sendiri tanpa seorang guru yang mengajar kerana ia menggunakan logik akal. Ianya akan lebih terjejas kepada pelajar-pelajar yang lemah dalam subjek ini dan akan menggelirukan pelajar tersebut dengan rumus-rumus yang banyak untuk digunakan. Seperti yang kita tahu, matematik ini banyak menggunakan rumus-rumus yang berlainan untuk sesuatu tajuk. Jadi tidak semua pelajar dapat mendapat semua rumus itu untuk digunakan. Ini kerana bahasa matematik ini tidak sama dengan bahasa biasa, kerana bahasa matematik ini terdapat istilah tersendiri. Jadi sebagai seorang guru tersebut perlu melakukan secara kreatif dalam mengajar murid-murid untuk belajar matematik. Ini kerana ada segelintir pelajar yang tidak menggemari dan tidak menyukai pelajaran bernombor ni. Jadi guru perlu menciptakan sebuah kelas yang menyeronokkan agar pelajar yang pada asalnya tidak minat pada matematik menjadi minat terhadap angka ini. Guru juga boleh membuat beberapa kumpulan dalam sesebuah kelas itu agar lebih mudah untuk guru tersebut mengajarnya dan dapat mengambil perhatian terhadap pelajar-pelajar yang lemah dalam matematik. Apabila dibahagikan kepada beberapa kumpulan, pelajar dapat belajar dan mengajar sesama pelajar itu sendiri, dan ini akan membuatkan pemahaman pelajar tersebut semakin bagus. Jadi guru juga boleh memberikan latihan selepas mereka pelajari ilmu baru ini agar pelajaran yang mereka baru pelajari itu tidak mudah untuk dilupakan. Seperti memberikan tugas-tugasan latihan pada akhir kelas agar mereka lebih faham apa yang mereka pelajari waktu itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baiklah para hadirin sekalian,
ketiga-tiga panel kita telah membincangkan isu-isu 3M murid dan telah merancang ataupun memberi pandangan masing-masing untuk cara menyelesaikan 3M, isu 3M ni dalam kalangan murid-murid. Baiklah, dengan habis perbincangan tiga-tiga pakar panel kita tadi tu, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Baiklah, sebelum saya mengakhiri majlis kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pakar-pakar panel kita kerana telah memberikan pandangan yang jauh, pandangan yang baik dan perbincangan yang sangat sistematik. Alhamdulillah, majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin dan pakar-pakar panel sekalian, sebelum kita mengakhiri majlis kita, marilah kita tangguhkan majlis kita ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum saya menamatkan bincang kita pada hari ini, saya ingin mengungkapkan satu pantun yang mungkin sangat bermakna lah untuk kita. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.